Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berada pada bulan yang penuh barakah, pada bulan Ramadan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita diberi kekuatan dan diberi keikhlasan untuk beribadat dan juga menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sempena bulan yang dimuliakan ini. Berkaitan dengan pembacaan kita daripada Risalah Ramadan daripada himpunan Rasailun Nur karangan Badi'iz Zaman Said Nursi, kita sambung lagi pada An-Nuktah Al-Thalithah yang disebut oleh Badi'uz Zaman Ustaz Said Nursi. Inna hikmatan wahidatan lis-sawmi min baini hikamihil al-ghazirati al-mutawajjihati ila al-hayati al-ijtima'iyyati lil-insan hiya anna an-nasa qad khuliqu ala suwarin mutabayinatin min haythu al-ma'ishah. Sesungguhnya satu hikmat yang boleh kita sebut berkaitan puasa daripada banyak hikmat-hikmat yang begitu luas yang Allah Ta'ala berikan, yang dituju hikmah-hikmah yang ditujukan berkaitan dengan kehidupan manusia secara sosial, secara kemasyarakatan bagi seseorang insan tu, bahawa manusia itu diciptakan di atas rupa yang pelbagai, rupa yang berlebih kurang, yang berbagai jenis dari segi kehidupan dan juga pekerjaan. Manusia ini Allah Ta'ala tidak jadikan semuanya kaya, tidak Allah Ta'ala jadikan semuanya senang. Ada di kalangan mereka yang susah. Wa alaihi, di atas inilah yadu Allah subhanahu al-aghniya, Allah menyeru kepada orang kaya, limaddi yadil mu'awanati li ikhwanihim al-fuqara, supaya orang kaya ini menghulurkan tangan bantuan dan pertolongan kepada saudara-saudara mereka yang fakir. ولا جرم أن الأغنياء لا يستطيعون أن يستشعروا شعورا كاملا, dan tidak syak lagi bahawa orang kaya tidak mampu dia merasa perasaan yang sempurna. Halatil faqri, keadaan kefakiran, al-ba'ithati ala ra'fah, yang membangkitkan perasaan belas kasihan. Orang kaya kadang-kadang tak mampu dia nak merasakan perasaan bagaimana sukarnya kerana mereka hidup dalam keadaan yang mewah. Wala yumkinuhum an yuhissu ihsasan taman biju'ihim, dan tidak mampu mereka merasakan perasaan yang sempurna tentang kelaparan orang miskin. Illa min khilalil ju', kecuali dari cara berlapar al-mutawallidi minas shaum, yang disebabkan oleh puasa. Jadi kalau tidak ada puasa ni, bagaimanakah orang kaya yang hidup dalam kemewahan tanpa ada satu kewajipan daripada syarak, tentu mereka tidak akan meninggalkan kesenangan, tidak akan meninggalkan kekenyangan perut mereka. Bagaimana mereka dapat merasa kesempitan dan kesukaran lapar yang dihadapi oleh orang miskin? فلولا الصوم لما تمكن كثير من الأغنياء التابعين لأهوائهم من أن يدركوا مدى ألم الجوع والفقر ومدى حاجة الفقراء إلى رأفة والرحمة. Kalaulah tidak kerana puasa itu, nescaya tidak akan mampu kebanyakan orang kaya yang mengikut kepada hawa nafsu mereka untuk memahami sejauh mana sakit periknya kelaparan dan juga kefakiran, dan sejauh mana hajatnya orang fakir kepada belah kasihan dan rahmat. Lidha, dari kerana itu, tusbihu syafaqatu ala banil jinsi al-maghruzatu fi kiyanil insan hiya ihdal al-ususil ba'ithati ala syukril hakiki. Dari kerana itu, maka jadilah sifat belas kasihan, syafaqah, di atas
manusia yang sama jenis sama, yakni jenis bani manusia ini, kaum manusia, tertanam dalam fitrah manusia dia itu menjadi salah satu asas-asas yang membangkitkan dan mendorong kepada kesyukuran yang hakiki. Haitsu yumkinu an yajida kullu fardin ayyan kana man huwa afqara minhu min jihatin. Sekira-kira mungkinlah seseorang individu itu mendapatkan orang yang lebih fakir daripadanya pada satu pihak, fahuwa mukallafun bil ishfaqi alaih, maka dia diberi tanggungjawab, ditaklifkan untuk belas kasihan dan merasa kasih terhadap orang yang lebih susah daripadanya. فلو لم يكن هناك اضطرار لإذاقة النفس مرارة الجوع لما قام أحد أصلا بإسداء الإحسان إلى الآخرين. Kalaulah tidak ada di sana keperluan dan juga tuntutan yang mendesak untuk merasa jiwa itu kepahitan lapar, kesakitan lapar, nescaya tidak akan ada seseorang pun langsung akan memberi belas kasihan kepada orang lain. Walladhi yatatallabuhu ta'awunu, yang mana menuntut supaya seseorang itu ta'awun, bertolong menolong, al-mukallafu bihi, yang ditaklif, yang difardukan, yang diwajibkan, birabitatish syafaqah, oleh ikatan kasih sayang dan belah kasihan, ala banil jins, sesama umat manusia. Wa hatta law qama bihi, kalaulah seseorang itu memberi syafaqah itu, lama atqanahu ala alwajhil akmal, nescaya dia tidak akan mampu menunaikan belas kasihan itu atas cara yang paling sempurna. Kenapa? Kerana dia tidak merasa, kalau tidak ada satu ujian atau satu ibadat yang diberi rasa yang sama, bagaimana orang yang fakir, orang yang tidak berduit, orang yang susah tak dapat makan, maka orang kaya pun dapat rasa bagaimana perasaan tersebut. Kalau tidak begitu, bagaimana mereka dapat merasakan atas perasaan yang sempurna? Wa dzalika li'annahu la yash'uru dzalika li'annahu la yash'uru bitilkal halati fi nafsihi syu'uran haqiqiyan. Kerana dia tidak dapat rasa dengan keadaan itu pada dirinya, syu'ur, perasaan yang hakiki, kalaulah tidak kerana latihan dan juga ibadat puasa ini. Itu nuktah ataupun rahsia yang ketiga yang cuba ingin dibawa oleh Ustaz Said Nursi. Seterusnya, an-nuktatur rabi'atu, rahsia yang keempatnya, inna sawma ramadhana yahwi min jihati tarbiyati an-nafsil bashariyati hikaman iddah. Sesungguhnya puasa Ramadan itu mengandungi dari aspek pentarbiyahan jiwa itu, jiwa kemanusiaan itu, hikmat-hikmat yang begitu banyak. Ihdaha, salah satunya, hiya anna nafsa bi tabi'atiha taghubu al-infilata min iqaliha hurratan taliqatan. Bahawa nafsu itu secara tabiat dia ingin untuk melepaskan diri daripada ikatannya dan bebas sebebas-bebasnya. Itu tabiat ataupun fitrah nafsu itu. Nafsu manusia ini, nafsu ingin untuk lari daripada apa-apa ikatan. Kalau boleh nak bebas sebebas-bebasnya. Wa tatalaqa dhatuhu hakadha. Dan begitulah zat nafsu itu menerimanya. Hatta innaha tatlubu li nafsiha, sehingga kan nafsu itu menuntut kepada dirinya sendiri rububiyatan mawhumah, sifat ketuhanan yang disangka. Yang mana kalau kita lihat, nafsu itu apabila begitu bebas, dia sangka dia itu Tuhan. Yang mana kita pernah dengar dalam beberapa athar dan juga riwayat yang datang bahawa nafsu ini pada awal penciptaan dia enggan mengiktiraf ketuhanan Allah. Dia menganggap diri dia itu ada kuasa, diri dia itu hebat. Dari kerana itu dia enggan mengaku tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membakar dan mencelupkannya ke dalam api neraka. Lalulah dia akhirnya Allah Taala setelah itu merasakan nafsu ini dengan kelaparan,
dan juga kehausan, maka akhirnya barulah dia mengaku, aku ini makhluk dan juga engkau ya Allah Tuhan. Jadi nafsu ini sebagaimana yang berlaku kepada Fir'aun sendiri, kerana nafsunya itu menguasai dirinya, mengaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Jadi nafsu seseorang itu kalaulah dibebaskan, dibiarkan begitu, dia boleh mengaku. Sebagaimana berlaku dalam sejarah-sejarah manusia, ada orang-orang yang mengaku bahawa dia Tuhan. Kenapa? Kerana nafsu mereka rububiyatan mauhumah, sifat ketuhanan yang mereka sangka ada pada diri mereka. Wa harakatan taliqatan kaifama tasha', dan bergerak sebebas-bebasnya sebagaimana kehendak. Fahiya la turidu an tufakkira fi kauniha tanmu wa tar'a wa turba bi ni'amin ilahiyyah la haddalaha. Dan nafsu itu tidak ingin bahawa dia berfikir bahawa dia itu berkembang, dia itu jadi segar, dan membiak nafsu itu jadi sehat segarnya dengan nikmat Tuhan yang tidak ada had. Dia tidak menampak, dia nampak apa yang dia buat itu dia sendiri. Wa bi khassatin, lebih-lebih lagi idza kana sahibata tharwatin wa iqtidarin fid dunya, lebih-lebih lagi kalau seseorang itu nafsu yang mempunyai tharwah, kemewahan dan juga kekuatan di dunia ini, ada kuasa. Wal ghaflatu tusaniduha wa tuawinuha, dan perasaan lalai itu dia akan sokong, dia akan bantu nafsu itu menjadi lebih sesat dan lebih jahat. Lidha tazdarada an-ni'mal ilahiyyata kal an'am duna idhnin wa rukhsah. Dari kerana itu nafsu ini dia akan makan, dia akan telan nikmat-nikmat Allah seperti binatang, tanpa ada izin dan tanpa ada apa-apa keizinan dan rukhsah, tanpa ada apa-apa keizinan dan juga rukhsah, lesen kita panggil, tanpa ada izin daripada tuannya. Bagaimana binatang, dia tidak hirau siapakah tanaman apa, siapa punya, dia makan saja. Walakin tabda'u nafsu kulli syakhsin bitafattuni fi dhatiha fi Ramadan al-mubarak ibtida'an min aghna ghaniyyin ila afqari faqirin. Namun mula nafsu itu, nafsu setiap seorang itu mula jadi bijak dan mula berfikir pada dirinya sendiri pada bulan Ramadan, bermula daripada orang yang paling kaya sehingga orang paling miskin. Fatudriku bi annaha laysat malikatan, maka nafsu ini dia akan sedar bahawa dia itu bukannya pemilik yang hakiki, bal hiya mamlukatun, bahkan dia itu dimiliki, dia ada tuan dan tuhannya. Walaysat hurratan taliqatan, dan nafsu itu tidak bebas sebebas-bebasnya, bal hiya abadatun ma'mura, bahkan dia hamba yang mengikut perintah. Fala tastati'u an tamudda yadaha ila adna amalin min ghairi amrin, dia tidak boleh meletakkan tangannya kepada apa-apa amalan pun tanpa ada arahan. Bal hatta la tastati'a an tamuddaha ila ma, bahkan dia tidak mampu nak mengambil, meletakkan tangannya di atas air untuk minum. Kerana apa? Kerana puasa. Wa bihadza yang kasiru ghururu rububiyyatihal mauhumah, dan dengan ini akan terpecahlah sangkaan ataupun godaan dan sangkaan ketuhanan dia yang tidak betul tu. Yang selama ini nafsu disangka dia itu berkuasa, tapi pada bulan puasa, rupanya dia tidak ada kuasa. Dia bukan memiliki dirinya, bahkan dia itu dimiliki oleh Allah. Kerana dia tidak mampu, hatta nak minum air pun tidak boleh, kerana Allah yang menjadi pemilik sebenarnya nafsu itu menghalangnya untuk makan dan minum pada siang hari. Fatataqalladu ribqatal ubudiyah, maka dia pun memakai akan sifat kehambaan lillahi ta'ala. Wa tadkhulu dhimna wazifatihal asas wahiyya syukr, dan masuklah nafsu itu dalam tugasnya yang asas, iaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nuktah khamisatu, nuktah yang kelima yang disebut oleh Sa'id Nursi,
inna li sawmi ramadana hikaman kathiratan min haitsu tawajjuhuhu ila tahdhibin nafsil ammarati bisu. Sesungguhnya puasa Ramadan itu mempunyai banyak hikmah dari segi aspek dia mendorong dan membentukkan mendorongkan jiwa itu untuk menyucikan nafsu ammarah, nafsil ammarah bisu, wa taqwimi akhlaqiha, dan meluruskan akhlaknya, wa ja'liha tatakhalla an tasarrufatiha ashwaiyah, dan menjadikan nafsu itu sunyi ataupun bebas daripada segala perlakuannya yang tidak terarah. Ashwaiyah ni makna perlakuan yang tidak tentu, ikut suka. Nadhkuru minha hikmatan wahidah, yang kata Said Nursi, kami akan sebut satu hikmah. Katanya, inna nafsal insaniyata tansa dhataha bil ghaflah. Sesungguhnya nafsu kemanusiaan itu dia lupa dirinya dengan sebab lalai. Wala tara ma fi mahiyatiha min ajzin ghairi mahdud. Dia tidak lihat apa yang ada pada hakikat kewujudannya daripada kelemahan yang tidak ada tepian, yang tidak ada sekatan. Dia memang lemah. Wa min faqrin la yatanaha, dan sifat kefakiran yang tidak kehabisan, yang tidak ada sudah. Wa min taksiratin balighah, dan juga kecuaian yang sangat. Balla tadri antara hadhil umura al-kaminata fi mahiyatiha, dan dia tidak ingin, la turid, dia tidak ingin melihat perkara ini berada dalam hakikat kejadian nafsu. Dia tidak mengaku kadang-kadang nafsu itu, dia tidak mengaku bahawa dia itu lemah. Fala tufakkiru fi ghayati dha'fiha, dia tidak berfikir pada sangat lemahnya nafsu itu. Wa mada ta'arudhiha lizawal, bagaimana nafsu itu dia akan membentangkan dirinya untuk binasa. Dia satu hari nafsu ini akan musnah, akan mati. Wa mada istihdafil masaibilaha, betapakah dia akan menghadapi musibah-musibah baginya. Kama tansa kaunaha min lahmin wa azmin yatahallalani wa yafsudani bisur'ah. Sebagaimana nafsu juga lupa keadaan dia itu daripada daging dan juga tulang yang akan lama-lama reput dan jadi musnah. Kemudian nafsu itu dia bekerja seakan-akan dia menyangkakan ka'anna wujudaha min fuladhin, diri dia itu, kewujudan nafsu itu daripada besi. Wa annaha munazzahatun 'anil mauti waz-zawal, dan dia merasakan seakan-akan dia itu tidak akan mati dan tidak akan binasa. Wa annaha khalidatun abadiyah, dia akan kekal selama-lamanya. Fataraha tanqaddu 'ala dunya, maka kamu dapati bahawa nafsu itu akan segera berhadap kepada dunia. Wa tarmi nafsaha fi ahdaniha, dan dia akan mencampakkan dirinya dalam dakapan dunia. Dia akan segera pergi pada dunia. Hamilatan hirsan syadidan, membawa rasa keinginan yang sangat. Wa tama'an hailan, dan rasa tamak, rasa kebersangatan hendak. Wa tartabitu bi alaqatin hamimatin, dan seakan-akan ada ikatan yang sangat rapat. Wa mahabbatin alimatin ma'aha, dan kasih sayang yang bersangatan antara dunia. Begitulah sikap nafsu itu apabila dia dicampakkan, dia dengan dibiarkan begitu, dia akan sayang kepada dunia. Dia akan rasa dunia itu kekasihnya. Dia tak nak lepas daripada dunia. Wa tushaddu qabdataha, dia akan pegang ikatan yang kemas-kemas, dia akan ikat genggamannya. Ala kulli ma huwa ladhidhun wa mufid, kepada setiap perkara yang lazat dan memberi faedah kepada nafsu. Itu dia sifat dan tabiat nafsu. Wa min thamma, maka dari kerana itu, tansa khaliqaha, nafsu itu lupa kepada penciptanya. Alladhi yurabbiha bikamali syafaqah, yang
mengadakan dan juga menguruskan dia, mendidiknya dengan kesempurnaan yang belas kasihan yang sempurna, warrafah dan kasih sayang. Fatahwi, maka nafsu pun dia dalam keadaan dia lupa kepada pencipta. Fatahwi fi hawiyatil akhlaqir radiah, dia akan jatuh ke dalam akhlak yang sangat teruk, sangat hina. Nasiyata aqibata amriha, dia lupa. Nasiyata aqibati amriha, dia lupa kesudahan urusannya apabila dia ingkar. Wa uqba hayatiha, dan pengakhiran kehidupannya. Wa hayatan ukhraha, iaitu kehidupan yang satu lagi. Nafsu dia tidak akan lupa bahawa di sana ada kehidupan di sebalik kehidupan dunia apabila dia dah kasih sangat kepada dunia. Apa tugas Ramadan yang ingin Ustaz Said Nursi sebut? Walakin saumu Ramadana yush'iru ashaddan nasi ghaflatan wa a'taha tamarrudan bi dha'fihim. Namun puasa Ramadan dia akan memberi perasaan sekuat-kuat, selalai-lalai manusia dan seingkar-ingkar manusia. Puasa akan memberikan bidha'fihim, memberi mereka rasa lemahnya mereka, wa ajzihim, dan tidak ada kemampuannya mereka, wa faqrihim, dan juga fakirnya manusia itu. Fa biwasatatil ju, dengan cara lapar, yufakkiru kullu minhum, akan berfikir setiap daripada mereka, fi nafsihi, berfikir diri sendiri, wa fi ma'idatihi al-khawiyah, dan pada perut mereka yang kosong, wa yudrikul hajata allati fi ma'idatihi, dan dia akan dapat rasa keperluan hajat yang ada dalam perutnya itu untuk makan. Fayatadhakkaru madha dha'fihi, lalu dia akan ingat ke sejauh mana lemah dan juga berhajatnya kepada Allah. Wa mada hajatihi ila rahmatil ilahiyah wa ra'fatiha, dan betapa dia berhajat kepada rahmat ketuhanan dan belas kasihannya. Fayash'uru fi a'maqihi tawqan ila tarki babil maghfirah, maka dia akan merasakan dalam benak dirinya satu kehajatan, keinginan untuk mengetuk pintu keampunan Tuhan. Ila tarki babil maghfirati rabbaniyah, untuk ketuk pintu keampunan Tuhan. Bi'ajzin kamilin, dengan perasaan lemah yang sehabis-habis, lemah yang sempurna. Wa faqrin zahirin, dan juga kefakiran yang zahir. Mutakhalliyan an far'anatin nafsi, dan yang jiwa yang sunyi, yang kosong daripada sifat Fir'aun, sifat ketuhanan jiwa, ketuhanan nafsu. An far'anati an-nafsi. Mutahayyian, dalam keadaan dia bersiap sedia. Bidzalika, dengan itu bersiap sedia. Litarki babir rahmah, untuk mengetuk pintu rahmah ilahiyah. Biyadi syukril ma'nawi, dengan tangan yang penuh syukur yang maknawi. Illam tufsid al-ghaflatu basiratahu, ini pun jika kelalaian dia tidak akan merosakkan mata hati. Jadi Ustaz Said Nursi kata puasa ini dia akan membawa seseorang itu merasakan bahawa dia lemah dan berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia akan cuba untuk dekat dan cuba untuk mengetuk pintu rahmat, mengetuk pintu keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat ini pun Said Nursi kata, kalaulah sifat lalai dia itu tidak membutakan hatinya. Adapun orang yang Allah Taala butakan hatinya, itu tidak ada gunanya, kerana dia tidak akan langsung ingat kepada penciptanya. Jadi sekadar itu saja untuk sesi kita pada kali ini. InsyaAllah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan yang akan datang kita akan sambung bagi nuktah-nuktah yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.